Baiklah, tu. di sini mengenai skim cepat kaya. Penonton yang bersama kita, pastinya kewaspadaan ini yang sangat penting dengan tajuk kita bawakan skim cepat kaya dalam segmen dunia korporat. Okey, pertama sekali yang kita ajukan pertanyaan. Kenapa masih ramai yang terpedaya dengan skim cepat kaya ini? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya campak itah memang agak panas agak nyorang apa popular lah barangkali barangan ni. Tapi nya itah kenapa masih ramai yang terpedaya yang masih mau ingin je nyorang macam yang bis kita punya mukadimah tadi pernah merasa sudah tekanan sudah tapi macam negara masih negara macam belum belajar lah barangkali apa namanya ni belum belajar daripada pengalaman yang lepas kita yang satu yang selalu macam yang timbul lah daripada perkata yang itu adalah satu mudah terpengaruh, mudah percaya dengan kata-kata orang. Okey, mudah pulang barangkali tani terpengaruh itu pasal yang memperkenalkan kata ni adalah orang-orang terdekat. Adik-beradik, ada bukti lagi tu bawa kereta. Oi, mahal je kereta mana ni? Lurus di mana kau dapat? Oi, aku invest sana dan semari. Jadinya senang saya tu karang tadi bercerita. Ya tahu itu macam ni itu aku kenalkan kau ni ni. So jadinya orang yang memperkenalkan ketan itu adalah orang yang kita percayai, jadinya mudah pun ketan hijau terpengaruh dan percaya dengan orang-orang ni. Tapi kadang-kadang ketan ni silap pasal orang yang memperkenalkan ketan ini pun diorang sendiri pun kena perdayakan ataupun diorang pun sendiri terpercaya dengan orang yang mengenalkan diorang. Betul. Jadinya macam percaya atas percaya. Alhamdulillah orang ketan ni macam mudah percayakan orang. Cuma tu macam kira naif lah barangkali sedikit kalau aku boleh cakapkan. Jadinya yang harus kita ni jaga di sini supaya tu kita ubaya lah kita ni relax dulu, kita ni lihat kaji-kaji semua sekali dan baru tak kita ni orang percaya ataupun tidak. Ada sebab mengapa jarang bila kita ni datang ke bank-bank, bila kita ni kan cakap okey aku kan mau tahu pasal pelaburan yang ada di arah bank kamu. Ada sebab mengapa diorang beritahu okey risikonya ni bila kita berinvestment ni ada risiko cuma ni. Ada risikonya cuma ni. Jadinya macam memang semua pelaburan ada risikonya. Jadinya bila orang bank bercakap pasal risiko, kita ni pasal bagi takut juga ndak mau invest Tapi bila datang kawan-kawan kita ni bercerita, nyo bisa ko to nya cuma ni. Apa yang aku dapat ni garantinya dapat aku ingonyo. Dia tani hilang pasal sekejap. Kita ni percaya kan tani mudah percaya. Pasal kita jaminan yang kita ni dengar tu jadi macam halwa telinga kita ni memberi keyakinan darah kita ni. Itu yang harus kita ni ingati adalah siapa kita ni mudah terpengaruh. Jadinya kita ni harus lihat siapa yang kita ni siapa yang menawarkan kita ni. Yang menawarkan kita ni. Apa backgroundnya? Adakah ia pandai investment? Adakah ia daripada pegawai-pegawai bank ataupun sebagainya financial institutions? Adakah diorang ni macam memang berpengalaman lah kirakan dalam barang-barang macam mana ni? Yang harus kita ni lihat juga adalah diri kita ni sendiri. Kita ni check back, kita ni muhasabah diri kita ni. Pasal kadang-kadang bila kita ni mendengar pulangannya yang kena tawarkan, tani terus kecing-kecing. Tani terus ingati, wah kaya ni. Tertarik. Terus tertarik minat kita ni macam kita ni muhasabah diri. Okey, memang kita ni semua sekali maukan kesenangan. Memang kita ni kan mau sanang, semua orang mau cepat. Jadi kaya. Semua orang mau jadi sanang, mewah dan sebagainya. Jadinya tapinya indah ada barang yang kita ni dapat dengan mudahnya. Ada ia punya harganya, ada kosnya di sebalik barang-barang itu. Jadinya harus kita ni ingati di sinilah kita yang mudahkan orang terpedaya adalah apabila kita ni cuma melihat kepada pulangannya saja, hendak kita ni kira apa yang didapat. Apa yang harus kita ni bayar untuk mendapatkan pulangan yang kena janjikan darah kita ni itu. Dan orang bagi cuma-cuma. Lurus, kita kan sebenarnya orang cakapnya free. Free apa di sebaliknya kadang-kadang macam di kedai-kedai orang bagi free sample macam tu kan kenapa bagi free sample pasal ia confident barangnya tu nyaman dan orang akan membeli, akan tertarik kalau tertarik. Jadinya bila tani sudah mencuba sekali tani akan mau membeli. Jadinya atutah yang yang catchnya lah atutah yang di bahagian belakangnya lah untuk barang-barang cuma tu. Jadinya untuk setiap offering itu memang ada ia punya kosnya, ada di sebaliknya. Artinya harus tani ingati di sana lah. Harus tanya hati-hati Sekarang ni kalau kita ni lihat di negara kita Brunei Darussalam tidak terkecuali dengan negara-negara maju yang lainnya. Menerusi laman-laman sesawang ni umpamanya Facebook, di sana akan ada tertera tu
beritahunya, okey, inginkan pendapatan 5,000 dalam tempoh 1 minggu. Mudah sahaja. Sila inbox saya. Betul. Lurus. Di sana Banyak tu masalah. iklannya tu Banyak. memancing perasaan orangnya, sempit kewangannya, ingin memiliki kereta mewah, ingin memiliki rumah idaman Auda, sila inbox saya. Lurus. Ataupun katanya cuma dengan pelaburan serendah RM20 ada boleh menikmati semua sekalian ni. Jadinya Ita kan bila kita ni harus ingati di sana, kenapa macam terlampau baguslah offer tu, terlampau menarik, terlampau yang macam RM20 saja aku boleh dapat semua sekalian ni. Jadinya harus kita ni harus ni selidikilah. Jadinya arm's length orang jangan terus didekati. Bila kita ni mendekati pun orang tu kita ni kan tahu okey, objektif apa yang mesti ku tahu adalah ani. Okey, jangan dulu percaya benar, bagi dulu berapa persen untuk orang ni, benefit of the doubt. Cuma tak itulah pasal kita kan kadang-kadang orang yang begitu ketanya tu orang ketanya percayai pulang. Ganya kita durang ni pun orang terpedaya ataupun tertipu juga oleh orang-orang yang begitu kan arah diorang. Bercerita dengan bis kita, kira kan my friend ada yang duduk di sebuah restoran, enjoynya punya makanan. Kemudian kena approach oleh orang, and then saya kena beritahu kita mau 8,000. Aku boleh offer kita 8,000 bila kita buat barang macam ni. Pendapatan 8,000 sebulan. So out of nowhere terus orang datang nyaman-nyaman makan kerajaan 8,000. Kejutan ni. Kejutan. Nyurang apa mungkin detalan penyurang boleh tersangkut makanan. Siapa nama 8,000? Dapat. Terima kasih. Berapa ramai orang Ketani yang yang terus terfikir, kenapa ni orang ni? Waspada sikit. Sebenarnya kan kadang-kadang macam kata ni, macam bisa jual 8,000. Cuma tak tahu. Kalau orang pendek pemikiran. Pendek pemikiran macam mudah kata daripada dia. Tapi kalau orang lain mengagak Ketani, I think senang pulang Ketani kau menolak kan. Terus jangan ni, aku tahu, aku fikir orang yang dikenali. Tapi orang yang dikenali ada yang payah sedikit. Macam kau tahu orang ni macam, ya kan? Syok juga. Jadi Ketani pun macam apa tertarik sudah bah. Pasal kawan Ketani, orang yang dekat dengan Ketani. Tapi dah mustahil peluang tu Ketani akan tertarik dengan tawaran-tawaran tersebut. Memang jadinya harus Ketani tanamkan dari diri Ketani sendiri ya. Macam Ketani dengar balik-balik sudah. Sebelum ni ada piramid skim macam ni. Selepas satu beberapa tahun kemudian ada skim lain lagi. Kemudian ada skim lain. Tapi setiap kali ada tawaran macam ni, Ketani dengar Brunei keluar berapa juta keluar kepada investment macam ni. Jadinya harus Ketani ingatikan macam kalau Ketani laburkan duit ni dengan cara yang lurus, jangan tak Ketani buat bisnes Ketani sendiri, insya-Allah Ketani boleh menjayakan. Jadinya macam apa sudah ujung-ujungnya Ketani okey, menyerang putih mata. Menunggu dia terbalik. Alhamdulillah kalau ada, kalau tidak ada macam mana. Okey, apa akan jadi? Dan kebanyakan duit yang kena keluarkan ni adalah duit yang Ketani simpan untuk Ketani punya persaraan, untuk kanak-kanak punya pembelajaran dan sebagainya. Jadinya kita macam menyerang kadang-kadang kita ni dikelabui lah ataupun penyerang kabur sedalam pandangan mata bila melihat pulangan yang sudah dijanjikan. Ada contoh lagi tu rakan Ketani, yang mendapatkan sebuah kereta. Lepas dia berjual sekian-sekian produk ni, hasilnya macam mana. Jadi Ketani pun ingin mencuba. Jadi mungkin itu salah satu daripada ciri-ciri skim mengenali skim Cap Kaya. Ada lagi ciri-cirinya cara mengenalinya ni macam mana? Okey, yang bila ia too good to be true, it probably is not the right one. Bila ia terlampau hebat kirakan. Macam kita invest 1,000, setiap bulan kita akan menerima 500. Jadinya dalam masa 2 bulan kita boleh dapat balik apa yang kita dilaburkan kan. Jadinya possible ke tu? Bila berapa kita ni menyimpan ke bank? Kita ni mungkin dapat, kalau kita ni simpan 1,000 mungkin kita dapat RM2. Kalau ada logik betul sebenarnya. Bila yang ada logik macam tu harus kita ni beringat-ingat sedikit lah. Fikirkanlah. Yes, fikirkan. Pasal bila macam kalau sekiranya barang itu benar lurus, benar ada, mustahil financial institutions indah akan mengikuti skim-skim macam mana ni. Diorang pun akan melabur. Diorang pun akan melaburkan untuk memberikan perkhidmatan yang lebih baik kepada pelanggan-pelanggan. Betul. Dan menjadikan pelanggan diorang happy kan. Jadinya tapinya macam apa? Selalunya ada konspirasi teori
peluang. Bank sebenarnya dah mau bagi bis kita ni. Pasal ani. Sekarang kurang untung diorang dan sebagainya. Tapi tahan, kita ni penyerang bersangka baik, kirakan husnuzan. Jadinya penyerang barang itu indah dijalankan oleh bank-bank kerana ia tidak ada kebenarannya. Jadinya bila kalau diorang menawarkan jual barang-barang cimania habis kita, artinya bank-bank itu indah menjalankan tugasnya yang sebenar-benarnya, yang menjaga ketani sebagai pelanggan dan masyarakat di dalam negara Brunei Darussalam semata itulah. Okey, yang satu tu kira-kira bila ia too good to be true tu kira-kira it probably is not a right investment lah. Yang kedua bila ia indah kanaliskan oleh Authority Monetary Brunei Darussalam. Setiap pelaburan yang ditawarkan di Brunei Darussalam ini harus berdaftar dengan Authority Monetary Brunei Darussalam. Setiap pelaburan, dekira apa, mesti didaftarkan. Jadinya untuk kita ni kan tahu sama ada barang ni lurus ataupun indah, berdaftar ataupun indah, kita ni boleh hubungi Authority Monetary Brunei Darussalam, AMBD. Okey, kita ni selalu malah dengarkan dalam radio, dalam TV ada iklan-iklan yang begitu pasal pelaburan macam ni and so on so forth. Jadinya kita ni boleh menelefon diorang, tanyakan diorang adakah pelaburan ni registered ataupun tidak. Bila kita kena offer, telefon. Kalau boleh depan-depan diorang tu sekejap kita ni ada berregister ni, aku telefon sekejap boleh? Macam tu. Kita telefon. Kalau boleh taruh speed dial, kalau bis kita selalu kena agak, bila bis kita kena approach kena selalu tawarkan tawarkan macam ni, taruh tiara speed dial arah favorites bis kita, simpan nombor ni. Nombornya sekejap 238 8388. Okey, 238 jadinya nombor ni bis kita tuliskan, bis kita tanyakan arah MBD. Sama je kalau bis kita kena offer, kita boleh report, kita tahu arah AMBD begitu, aku kena tawarkan barang-barang macam mana ni bang. So macam mana informationnya dan sebagainya. Jadinya pihak AMBD akan memantau dan juga menyiasat untuk barang-barang macam mana ni jangan tersebar luas lagi dan sebagainya. Pasal kan kita ni menjalankan kita ni punya civic duty kita ni duty civic kita ni kepada orang ramai juga. Jangan lebih banyak mangsa yang ada di luar sana kan. Jadinya yang harus kita ni ingati di sana itulah bila kita ni kena tawarkan investment juga. Yang ketiga adalah kita ni bawa kawan kita ni yang lebih pandai daripada kita ni rasa kita ni pasal investment, ataupun kita ni bawa asal sejak second person lah. Okey, kita ni bawa, kau akan terangkan kami ramai-ramai. Kirakan. Jadinya macam pasal ada antara kawan-kawan kita ni akan cakap macam kenapa pelan macam mana boleh macam mana? Ada yang kritikal kan macam yang kalau boleh bawa yang kurang percaya tu lah bisa. Jadinya ya boleh question, ya boleh challenge. Tanya. Ini banyak soalan ni. Itu yang baik. Bisa. Tapi baik kan pasal itu daripada sana pasal sampai dia terjawab juga. Anda terjawab pasal selalunya bila ditanya antara soalan yang tanyakan di mana takkan investkan ni. Dia ni macam mana kamu boleh mendapatkannya punya keuntungan dan sebagainya. Jadinya macam pelaburan ni keuntungannya daripada ini. Macam mana boleh? Jangan macam tu. Jadinya bila lagi aku akan dapat keuntungan atau kalau sekiranya aku join. Itu yang paling penting. Pasal bila pelaburan ni kena garanti, bila pelaburan ni kena jamin, mesti ada pihak ketiga yang menjamin. Indah boleh macam misalnya aku offer investment, kataku pelaburan ni kena garanti. Pelaburan ni menginvest arah bisnes Kalina. Okey, so Syarizan macam bisnes Kalina yang diinvestkan. Jadinya untuk orang melaburkan ke dalam pelaburan ni, kalau ia digaranti, orang ketiga mesti masuk lagi ke dalam cerita ni. Jadi misalnya Syarizan yang menggaranti, itu strukturnya yang benar. Indah boleh the same organisation tu yang menjaminan. Sangat berguna dan sangat cantik penerangan tersebut mengenai skim cepat kaya dalam dunia korporat. Sebenarnya banyak perkara lagi yang saya ajukan pertanyaan. Tapi oleh kerana kita akan mengakhiri Rampai Pagi, terima kasih kepada Ida Nazrina. InsyaAllah lain kesempatan jumpa lagi. Kita sambung lagi ya. Mudah-mudahan ada kesempatan ya. Memang seronok tajuk hari ini. Alhamdulillah.